Boleh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan ruang dan peluang meneruskan sakibaki kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah redha dengan segala usaha, segala gerak kerja yang kita lakukan. Baik, yang pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga unit media baru di bawah bahagian pengurusan dakwah Jawi atas jemputan untuk tazkirah ringkas pada pagi ini. Dan tajuk yang akan saya sentuh pada pagi ini adalah berkenaan dengan jauh daripada manusia, dekat dengan Tuhan. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, sebagaimana kita maklum, dalam situasi wabak COVID-19 kini, kita seringkali diingatkan untuk menjaga penjarakan kita dengan orang lain. Kita digalakkan untuk banyak berada di rumah. Kita digalakkan untuk tidak keluar daripada rumah kecuali untuk urusan yang penting sahaja. Kita juga digalakkan untuk tidak bersalaman ataupun bersentuhan dengan mana-mana individu. Baik, itu semuanya menunjukkan kepada kita, membawa kepada satu bentuk uzlah. Kalau dalam Islam ni ada satu istilah dipanggil uzlah, menjauhkan diri daripada manusia. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pelbagai hadis ataupun ada banyak hadis yang menunjukkan kebaikan untuk kita beruzlah ini. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Seorang mukmin yang mujahid, yang berjuang dengan dirinya dan hartanya pada jalan Allah. Lalu sahabat ini bertanyakan lagi, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma rajulun mu'tazilun fi syi'abin minasy syi'ab ya'budu rabbah yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrih. Kemudian siapa lagi yang lebih afdal selepas orang beriman yang berjuang pada jalan Allah ini? Lalu Rasulullah menjawab, kemudian seorang lelaki yang beruzlah, yang menjauhkan diri daripada manusia, fi syi'abin minasy syi'ab, di lereng bukit, di mana-mana, di sebuah lereng daripada lereng-lereng bukit. Ya'budu rabbah, dia beribadat kepada Tuhannya. Yattaqillah, ataupun dalam riwayat lain dia bertakwa kepada Allah dengan penguzlahannya itu. Wa yad'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan manusia daripada kejahatannya, kejahatan dirinya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis ini, mana kita bukan menuduh orang lain ataupun kita bukan menganggap orang lain itu jahat, tapi kita meninggalkan orang lain, kita menjauhkan diri kita daripada orang lain kerana kita bimbang kita yang jahat, kita yang buat kerosakan kepada orang lain. Baik, itu salah satu contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan uzlah. Dan antara hadis yang lain Rasulullah sebutkan, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sukakan seorang hamba yang bertakwa, yang at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, ataupun yang dimaksudkan ialah kaya jiwa. Yang kaya jiwanya, al-khafi, yang tersembunyi. Maksudnya orang yang tidak menonjol, tidak terkenal, tak menonjol depan orang ramai. Al-mushtaghi bi'ibadati rabbih, yang sibuk dengan ibadat kepada Tuhannya. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada fadilah ataupun kelebihan beruzlah dalam Islam. Dalam waktu yang ringkas ini tak dapat nak sebutkan banyak, kita sebutkan sikit sahaja. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah
perkara yang menyebabkan uzlah ini dituntut dalam beberapa ketika, terutamanya ketika musim-musim fitnah. Baik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ibnu Jauzi rahimahullah ada menyebutkan dalam kitabnya keburukan pergaulan bagi seseorang yang sering berjumpa, sering bergaul dengan manusia lain. Antaranya yang pertama, yathqulu alaihi at-tashaghul bil ilm. Dia menjadi berat bila kita banyak sangat bergaul dengan manusia, kita tidak menjauhkan diri kita dengan manusia, kita tidak ada gap antara kita dengan manusia lain. Yang pertama, keburukan yang pertama ialah pergaulan ini akan memberatkan kita daripada kita sibuk mencari ilmu. Itu yang pertama, tuan-tuan. Sebab itulah kita dapati orang yang banyak bergaul, orang yang banyak bersosial ini, dari sudut keilmuan dia tak ada masa nak cari ilmu. Sebab dia banyak sangat bergaul, banyak sangat bercampur dengan orang. Jadi nak menuntut ilmu ini perlu berikan masa, perlu ada satu masa yang lapang untuk diri kita membaca, berfikir, mentadabbur dan sebagainya. Jadi orang yang banyak sangat bergaul dengan manusia ini, dia tidak ada kelebihan, tidak ada kemampuan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Itu yang pertama, keburukannya. Yang kedua, yathqulu alaihi at-tashaghul bil ibadah. Dia berat untuk sibuk beribadah. Orang yang sangat banyak bergaul dengan manusia, bercampur dengan manusia, tak kira masa dan sebagainya ini, antara keburukan yang dia akan peroleh ialah dia tak ada masa untuk beribadah. Berat. Orang azan sembahyang zuhur, kita duk sibuk dengan kawan makan tengah hari dan sebagainya. Mana sebagai contoh. Sebagai contoh, kesibukan kita bergaul dengan manusia lain sehingga melalaikan kita daripada beribadah. Yang kedua. Baik, yang ketiga, tahunu alaihi al-ghibah. Orang yang banyak bergaul dengan manusia lain ini sehingga tak terjaga pergaulan ini, tahunu alaihi al-ghibah. Ibnu Jauzi sebut maknanya mudah ke atasnya al-ghibah. Al-ghibah ni mengumpat, mencaci maki orang, bercakap buruk tentang orang lain. Jadi itu antara keburukan orang yang banyak sangat bergaul dengan manusia. Dan itu pengalaman kita sendiri, kita pun tahu. Bila kita banyak sangat bergaul dengan manusia, banyak sangat duk bersembang, banyak sangat duk melepak dengan kawan-kawan, maka antara keburukan yang kita akan dapat ialah kita akan banyak bercakap tentang orang lain, yang seterusnya akan membawa kepada dosa mengumpat. Baik, kemudian yang keempat, tuqsil qalb, akan mengeraskan hati. Bila kita banyak bergaul dengan manusia lain, banyak melepak, banyak duk bersembang, tak tentu masa dengan manusia lain, maka pengakhirannya akan membawa kita kepada kerasnya hati kita. Kerana bila kita banyak bergaul dengan orang, banyak bersembang orang, ia akan membawa kepada kelalaian dan juga kita akan banyak ketawa, banyak berhibur. Jadi dengan sebab ketawa, dengan sebab hiburan yang melampau yang banyak itu akan menyebabkan hati mudah menjadi keras. Yang terakhir, ada 5 sebenarnya yang disebut, tadhi'us sa'at fi ghairi syai', membuang masa pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kita pun tahu bila banyak sangat bergaul dengan orang, banyak sangat bercampur dengan orang, maka akan membawa kepada pembaziran masa pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini antara 5 keburukan yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok balik jenis-jenis manusia dalam pergaulan kita ini, ada 4 jenis. Ada 4 jenis yang disebut oleh para ulama. Kalau kita nak tengok pergaulan kita dengan manusia ni, kalau kita nak kenal pasti manusia-manusia di sekeliling kita ni, ulama sebut sebenarnya ada 4 jenis je. Yang pertama, ada manusia, ada kawan yang jenis seperti makanan yang berkhasiat, yang memerlukan kita sentiasa makan untuk mendapatkan khasiat. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada kawan, ada orang yang dia ni seperti ubat. Kita jarang-jarang jumpa dia, tapi bila kita jumpa dia, dia akan memberikan satu bicaranya itu akan membuatkan kita ni sembuh, ubat, mengubati hati kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada kawan yang diumpamakan oleh para ulama sebagai makanan segera.
suka makan, suka bergaul, manis. Makanan segera ni biasalah, sedap, manis. Tapi di pengakhirannya akan ada penyesalan, akan ada masalah yang timbul akibat berkawan dengan dia. Mula-mula memang seronok lah, syok lah berkawan. Tapi akhirnya akan timbul masalah, timbul penyesalan yang tak sudah. Yang keempat, ada jenis kawan yang diumpamakan oleh para ulama sebagai racun. Dia ni baru kenal sikit pun dah membawa, boleh merosakkan kita, boleh menyebabkan kita ni terpesong daripada jalan yang sepatutnya, jalan yang benar. Baik, tu empat jenis manusia dalam pergaulan yang sepatutnya kita gunakan garis panduan yang disebutkan oleh para ulama ini untuk tengok balik kawan-kawan kita. Dia ni jenis makanan yang berkhasiat, yang boleh kita bergaul tiap-tiap hari ke, ataupun dia ni jenis ubat yang jarang-jarang jumpa tapi alhamdulillah memberikan manfaat, ataupun dia ni jenis makanan segera, memang suka kalau berjumpa dengan dia memang sembang, memang kencang. Tapi lepas tu akan timbul penyesalan, akan timbul masalah, ataupun dia ni memang jenis racun. Memang tak habis-habis merosakkan keimanan kita, tu yang paling bahaya, merosakkan ibadah kita dan lain-lain kerosakan lagi kepada kehidupan kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada sirah para salafus salih, para sahabat Nabi, para salafus salih, kalau kita tengok Umar bin Al-Khattab, dia sendiri berpesan kepada para sahabatnya, dia kata khudhu bihadzikum minal uzlah, ambillah bahagian kamu daripada uzlah. Maknanya dalam kehidupan kita ni perlu ada masa untuk kita beruzlah. Jangan kita anggap uzlah ni hanya untuk orang-orang soleh, hanya untuk orang-orang yang nak mencari Tuhan semata-mata. Tapi sebenarnya uzlah ni diperlukan dalam kehidupan kita. Yang kita, kalau kita baca kitab, buku-buku psikologi barat dan sebagainya, dia ada sebut me time, masa untuk kita bersendirian. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada sebut khudhu bihadzikum minal uzlah, ambillah bahagian kamu daripada uzlah. Lalu dan Umar sendiri ada menyebut dalam perkataan yang lain, dia kata al-uzlah rahatun min akhlaqis su. Uzlah ini merupakan satu kerehatan daripada percampuran yang buruk, pergaulan yang buruk. Dan Talha bin Ubaidillah ada menyebutkan bahawa inna aqallal aibi 'ala mri'in an yajlisa fi baitih. Sesungguhnya aib yang paling kurang bagi seorang ialah bila dia duduk kat rumah. Bila kita duduk kat rumah tak bercampur dengan orang, maka aib kita kurang. Berbeza dengan orang yang sering bercampur dengan orang, sering berada di luar rumah. Ada orang zaman kita ni tak boleh duduk di rumah. Mana dia rasa duduk di rumah ni rasa macam terkongkong, tersepit. Padahal bila dia duduk di rumah, ulama salaf sebut itulah lebih baik baginya kerana akan mengurangkan aibnya di hadapan orang lain. Baik. Sebab itulah Malik bin Dinar dia kata kullu akhin wa jalisin wa sahibin, setiap saudara, setiap teman, setiap sahabat, la tastafidu minhu khaira, yang kamu tidak mendapat faedah kebaikan pun daripada dirinya, fi amri dinik, daripada urusan keagamaan kamu, fafirra minhu, maka larilah daripadanya. Tu pesan Malik bin Dinar. Dia kata setiap saudara ataupun setiap teman, setiap sahabat yang kamu tidak beroleh kebaikan daripadanya pada urusan agama kamu, mana kita tengok kat sini ada poin yang penting, yang kamu tidak beroleh padanya kebaikan pada urusan agama. Maknanya kalau bergaul dengan dia ni tak ada faedah pun dalam urusan agama, tak menambah iman, tak menambah amal, maka fafirra min, maka larilah daripadanya. Itu pesan Malik bin Dinar. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apakah yang kita lakukan, yang kita praktikkan sekarang ini dalam situasi wabak COVID-19 ini dan dalam situasi PKPB ini? Adakah sebenarnya kita beruzlah ataupun tidak? Itu persoalannya. Sekarang ni uzlah ke tidak sebenarnya? Sebenarnya uzlah ini adalah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau uzlah yang kita lakukan itu tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, maka sebenarnya kita tidak beruzlah pun. Kita mungkin beruzlah dari sudut fizikal kita semata-mata. Kita tak berjumpa dengan orang secara fizikal, kita tak bersentuhan dengan orang, kita menjarakkan diri dengan orang secara fizikal. Tapi itu sebenarnya semuanya dalam bentuk fizikal semata-mata.
Kalaulah kita buat begitu tapi dalam masa yang sama kita duk sibuk update Facebook, tulis perkara-perkara yang tak bermanfaat, ataupun kita masih lagi sibuk dengan hal ehwal sahabat-sahabat di Facebook dan sebagainya, kita membawang dan sebagainya, maka kita sebenarnya bukan beruzlah pun. Walaupun kita rasa kita dah beruzlah dah, zaman kita ni alhamdulillah ada kesempatan untuk beruzlah, tak, sebenarnya ini bukan uzlah, hanya uzlah fizikal semata-mata, bukan uzlah yang betul-betul uzlah. Uzlah yang betul-betul ulama sebut bisajnil lisan wa kathratil istighfar. Itu sebenarnya uzlah. Uzlah ni sebenarnya ialah dengan memenjarakan lidah dan juga membanyakkan istighfar. Itu sebenarnya uzlah. Jadi bila kita rasa kita beruzlah, kita menjauhkan diri daripada orang, tapi lidah kita ni tak berhenti-henti duduk mengumpat, duduk bercakap buruk tentang hal orang lain. Tuan-tuan, sekarang ini lidah dia ada satu ejen dia yang dipanggil yang merupakan tangan. Walaupun kita tak berjumpa dengan orang tak dengar kita cakap apa, tapi kita boleh menulis dekat Facebook. Kalau kita tengok komen-komen netizen dekat Facebook dan sebagainya tu, dengan dalam isu-isu semasa, kita pun akan sesak nafas tengok, dengan bahasa, dengan dengan adab yang tak ke mana. Baik, jadi kita tengok itu kita sebenarnya bukan beruzlah lagi. Sebenarnya kita hanya menjauhkan diri daripada orang secara fizikal, tetapi kita masih lagi belum menjaga lidah kita. Lidah kita mana buktinya ialah dengan melihat kepada apa yang kita lakukan pada Facebook ataupun pada laman-laman sosial menggunakan tangan kita. Walaupun lidah tak boleh berbicara, tapi tangan itu boleh menaip bicara yang kita mahukan. Baik. Kemudian yang kedua, wa kathratil istighfar. Tanda uzlah. Tanda uzlah yang kedua ialah banyak beristighfar. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah sekalian, dalam kesempatan terutamanya PKPB dalam tempoh 2 minggu ini, banyak-banyakkanlah kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tambah-tambah pula kita ber-PKPB ini, kita menjauhkan diri daripada orang ni kerana wabak yang melanda. Wabak yang melanda ini kita pun tahu ia semata satu ujian, satu bala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyedarkan kita. Jadi kalau kita masih lagi tidak sedar, masih lagi hanyut, masih lagi leka dengan kehidupan kita, maka sebenarnya kita bukan dianggap beruzlah lagi sebenarnya. Jadi seharusnya kesempatan bekerja dari rumah ataupun kesempatan sekolah-sekolah ditutup, kesempatan untuk berada banyak masa di rumah ini kita gunakan untuk banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingati dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan bukan sebab dosa yang kita lakukan itu Allah turunkan ujian, Allah turunkan bala kepada kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, itu penceritaan yang saya dapat berikan berkenaan dengan uzlah. Bahagian yang pertama, jauh daripada manusia. Dalam Islam memang disebut, hadis-hadis Nabi pun ada sebut kebaikan beruzlah, menjauhkan diri daripada manusia, terutamanya pada zaman-zaman fitnah. Baik, yang kedua yang saya sebutkan tadi ialah jenis-jenis manusia yang ada di sekeliling kita. Jenis-jenis manusia yang ada di sekeliling kita, ada yang jenis seperti makanan yang berkhasiat, ada yang jenis seperti ubat, ada yang jenis seperti makanan segera, ada yang jenis seperti racun. Dan juga kita dah sebutkan juga keburukan pergaulan. Keburukan bagi orang yang sangat banyak bergaul, bercampur dengan manusia lain. Kita dah sebutkan ada 5 perkara keburukan. Dan kita dah sebutkan juga perkataan-perkataan salafus salih berkenaan dengan uzlah ini. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Dalam usaha kita menjauhkan diri daripada manusia, maka seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tak guna kita jauhkan diri daripada manusia, tapi kita hidup dengan gaya kita semata-mata, kita hidup dalam ilusi kita semata-mata berseorangan, tanpa mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, antara tanda-tanda taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, bila Allah Subhanahu wa taala nak seseorang hamba itu dekat kepada Allah, maka ada tanda-tandanya. Begitu juga bila Allah Subhanahu wa taala mahukan seseorang itu jauh daripadanya,
mana Allah tak mempedulikannya, Allah tidak memberikan taufik kepadanya, ada tanda-tandanya. Baik, saya nak sebut kat sini tanda-tanda tersebut. Yang pertama, bila Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan taufik kepada seseorang, ataupun Allah mahu dia ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk berbuat ketaatan. Allah akan mudahkan kepadanya jalan-jalan untuk berbuat ketaatan. Dan begitu juga sebaliknya, bila Allah tak suka, Allah benci, Allah nak jauhkan kita daripada keredaannya, Allah akan jadikan kita ni sukar melakukan ketaatan. Walaupun masa ada banyak, masa lapang yang banyak, tapi kita ni sukar melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu tanda Allah tidak mempedulikan kita. Allah tak nak pun kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini mungkin disebabkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan, sebagai muhasabah pada pagi ini, marilah kita muhasabah diri kita. Pada pagi ini, apakah dalam masa yang banyak, dalam kelapangan masa yang ada dalam situasi PKPB ini, adakah kita ni bertambah dekat dengan Tuhan ataupun tidak? Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ni mudah melakukan ketaatan, ataupun kita ni semakin lama semakin jauh, semakin sukar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila masuk waktu solat, apakah kita ni cepat-cepat nak melakukan solat, nak bersolat, ataupun kita ni menunda-nunda solat kita sehingga ke hujung waktu? Itu salah satu tanda-tanda awal taufik Allah kepada kita, sama ada Allah memberikan taufik ataupun tidak kepada kita. Baik, yang kedua disebutkan oleh para ulama, antara tanda-tanda jika Allah Subhanahu wa taala mahukan seorang itu dekat ataupun tidak dengannya, maka lihatlah daripada sudut maksiat. Sejauh mana orang itu dengan maksiat. Kalaulah dia ni mudah sangat melakukan maksiat, maka itu tandanya dia tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dia mudah bertaubat daripada maksiat, kita tak nafikan. Tak ada orang yang terlepas daripada maksiat, melakukan maksiat. Tetapi orang beriman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bertaubat, cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat sedar daripada maksiat. Dan Allah juga barangkali Allah menjadikannya dia terhalang daripada melakukan maksiat. Itu antara tanda-tanda taufik Allah kepada seorang hamba. Jika kita ni kadang-kadang ada ruang-ruang maksiat yang terbuka depan mata, tapi Allah Subhanahu wa taala halang kita daripada melakukan maksiat tersebut, maka itu tanda taufik Allah kepada kita. Allah nak jaga kita, Allah sayang kepada kita. Tetapi kalau kita ni di sebaliknya, kadang-kadang pintu maksiat pun tak terbuka, tapi kita yang duk cari. Ataupun kita cuba nak lari daripada maksiat, tapi asyik terjebak dalam maksiat. Maka itu tanda kurangnya taufik Allah kepada kita. Makna tanda Allah tidak mempedulikan kita sebenarnya. Wal'iyadzubillah. Baik, yang ketiga, tanda-tanda taufik Allah kepada seorang hamba, Allah akan bukakan pintu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hamba tersebut akan mudah memanjatkan doa, mudah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kehidupannya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita tengok balik kehidupan kita ni, sejauh mana kedudukan kita ni dengan doa. Atau adakah kita memandang doa itu sebagai satu perkara yang enteng, ataupun kita hanya menganggap doa itu sebagai satu perkara yang penting, yang kita takkan tinggal setiap kali selepas solat. Tuan-tuan, doa ini antara satu tanda yang menunjukkan kita ni betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta, maknanya kita betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Maka kalau kita ni jenis orang yang malas nak berdoa, nak angkat tangan berdoa pun malas, lepas mayang cabut terus tak berdoa, ataupun bila ditimpa musibah dan sebagainya, terutamanya musim-musim Covid sekarang ni, nak angkat tangan berdoa pun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda kurangnya taufik Allah kepada kita. Wal'iyadzubillah. Jadi mulai hari ini banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu satu tanda taufik Allah kepada kita untuk kita dekat dengannya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan,
Puan-puan dan rahmati Allah sekalian, ittiba'ul hasanah bis sayyi'at. Kadang-kadang bila kita melakukan satu perkara kebaikan, orang yang Allah nak berikan taufik kepadanya, Allah akan berikan jalan-jalan, Allah akan mudahkan jalan-jalan lain untuk melakukan kebaikan. Lepas mayang, tiba-tiba Allah berikan taufik pula nak bersedekah. Lepas sedekah, tiba-tiba Allah berikan taufik pula nak kutip sampah. Mana itu contoh-contoh taufik Allah kepada seorang itu bila dia melakukan kebaikan. Tapi ada orang, bila dia melakukan satu kebaikan, tiba-tiba Allah berikan, Allah buka pintu-pintu keburukan pula kepadanya. Lepas mayang, elok-elok lepas mayang, tiba-tiba duk mengumpat. Lepas mengumpat pula, tiba-tiba macam-macam lah. Dia bercakap tentang orang dia melakukan maksiat. Lepas dia melakukan satu kebaikan, maka itu tandanya kebaikan yang dia buat itu boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Tuan-tuan, tu tanda yang keempat. Dan tanda yang kelima. Tanda yang kelima, seorang mukmin, seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah mahukan taufik kepadanya, Allah akan menjadikannya melihat dosanya umpama gunung, umpama bukit yang akan menghempapnya, yang akan membinasakannya. Tu cara orang beriman melihat dosa. Al-mu'min yara dhunubahu mithal jibal. Disebut dalam hadis, orang beriman melihat dosanya umpama bukit yang akan menghempapnya. Mana beratnya dosa yang telah dia lakukan. Tetapi al-munafiq, orang yang munafik, melihat dhunubahu, yara dhunubahu kadzubab, melihat dosanya umpama lalat. Maknanya yang buat senang dihalau pergi. Maknanya dosa dia anggap marah, tak apa, kecil je. Kecil je. Umpama lalat datang hinggap di hidung, apa, halau gitu je. Mana dia ambil enteng dengan bab-bab dosa, bab-bab pahala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kita semak balik, muhasabah diri kita balik dari sudut perspektif kita terhadap dosa dan pahala. Adakah kita melihat dosa tu perkara yang berat, ataupun kita melihat dosa tu perkara yang ringan semata-mata? Jadi kalau kita melihat dosa tu perkara yang berat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ni perkara yang berat, umpama kata seorang salaf, jangan melihat kepada besar atau kecilnya dosa kamu, tetapi lihatlah kepada siapa yang kamu maksiatkan itu. Allah itu maha besar. Kalau kita melakukan dosa yang kecil pun, sebenarnya kita buat maksiat kepada Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Apatah lagi bila kita melakukan dosa yang besar. Jadi jangan ambil enteng. Jangan ambil enteng soal dosa. Jangan pandang mudah. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala jika mahu memberikan taufik pada seorang hamba, Allah akan memberikannya ruang dan peluang untuk bertaubat dan beristighfar atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis-hadis banyak disebutkan bahawa baginda ini beristighfar, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ada 100 kali. 100 kali mohon istighfar, mohon ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang melakukan dosa. Baginda seorang yang maksum, yang tidak melakukan dosa, tapi baginda sendiri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih pada 100 kali sehari. Jadi kita tengok balik kehidupan kita tengok balik diri kita, sejauh mana kita beristighfar, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita banyak memohon ampun, memohon istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya Allah memberikan taufik kepada kita untuk dekat dengannya. Tetapi kalau dalam sehari jarang sekali kita sebut astaghfirullahalazim, jarang kali kita beristighfar, bertaubat, maka itu tandanya boleh jadi wal'iyadzu billah, kita ni dijauhkan, kita ni sedikit demi sedikit dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Tuan-tuan, istighfar yang paling ringkas astaghfirullahalazim. Panjang sikit astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Kalaupun ataupun kita ambil istighfar Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan Nun. Nabi Yunus disebut apa, menyebutkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain kamu, maha suci mu ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ataupun penghulu segala istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang panjang. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini dipanggil sayyidul istighfar, mana penghulu segala istighfar. Dan dikumpulkan dalam istighfar yang panjang ini pengakuan kita, mana pengharapan kita, kelemahan kita, kita mengaku kelemahan kita, kita melakukan dosa, kita mengaku atas kesilapan kita dan sebagainya. Sebab itulah dipanggil penghulu segala istighfar. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Yang ketujuh, antara tanda-tanda taufik Allah kepada kita ataupun tiadanya taufik Allah kepada kita ialah Allah memberikan, mengilhamkan kepada kita untuk banyak mengingatinya. Banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, disebutkan dalam hadis, orang beriman ni banyak ingat kepada Tuhan. Tetapi orang munafik sangat sedikit sekali beringat kepada Tuhan. Jadi ingat kepada Tuhan ini dilihat pada zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan kita ni kita jaga zikir kita jaga, kita ada wirid kita seharian yang kita jaga, alhamdulillah. Tapi kalau dalam seharian kita zikir kita pun tak tahu ke mana, wirid pun tak pernah ada wirid dalam kehidupan keseharian kita, maka kita bimbang. Kita ni sebenarnya dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Kalau kita menyorot kembali kisah seorang sahabat Nabi Abu Hurairah, disebut dalam kitab-kitab Abu Salam yang menceritakan keadaan mereka ini, kana li Abi Hurairah khaytun. Ada Abu Hurairah itu, diceritakan Abu Hurairah ini dia ada satu benang, satu tali, fihi alfa uqdah. Pada tali itu ada 1000 simpulan, 1000 ikatan. Maknanya Abu Hurairah ni dia buat inisiatif dia sendiri, dia ambil tali, dia ambil benang yang panjang, dia buat simpulan-simpulan. Dan simpulan-simpulan ni ada 1000 simpulan, bilangan simpulan tersebut. Lepas tu disebut lagi, fakana yusabbihu fi kulli laila alf tasbihah. Maka dia ni bertasbih setiap malam sebanyak 1000 kali tasbih. Tujuannya buat simpulan pada tali yang panjang, pada benang yang panjang tu, dia buat simpulan sebanyak 1000 kali tu. Tujuannya dia nak bertasbih 1000 kali sebelum dia tidur. Fakana la yanamu hatta yusabbiha alf tasbihah. Disebut dalam yang menceritakan tentang Abu Hurairah, dia tidak tidur sehingga dia selesai bertasbih sebanyak 1000 kali tasbih. Subhanallah, Masya Allah. Banyaknya tasbih, banyaknya zikir Abu Hurairah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 kali tasbih, tuan-tuan, sebelum dia tidur. Kita ni sebelum tidur tak tahu. Nak dapat 10 kali tasbih pun tak tahu, belum tentu. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita balik. Sekurang-kurangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, sekurang-kurangnya. Kalau dapat lagi cantik 33 kali. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar sebelum kita tidur. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah jaga kita semasa kita tidur. Baik, tu nak bagi contoh ulama ataupun para sahabat salafus salih. Dan para salafus salih dalam keadaan mereka ni dalam berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda taufik Allah supaya dia ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bimbang. Itu sebagai satu tanda kurangnya taufik Allah kepadanya, ataupun tanda Allah mahu menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Dan yang terakhir, yang ke-8, tanda-tanda taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mahukan kita ni dekat dengannya ataupun tidak. Yang ke-8 ialah kita ini berbuat baik kepada ahli keluarga dan anak isteri. Mana kita mendahului berbuat baik kepada ahli keluarga dan anak isteri kita, berbanding duk sibuk dengan buat kebaikan kepada orang yang bukan ahli keluarga, bukan anak isteri. Ni nasihat kepada terutamanya para suami. Kadang-kadang di kedai kopi kita ni punyalah baik, orang anggap kita ni baik. Orang tengok kita duk bersemak kat kedai kopi, punya layan orang, belanja orang kat kopi, punya baik. Tapi rupa-rupanya bila balik rumah, dia singa kat rumah. Isteri takut, anak takut, isteri rasa tak tenteram, anak rasa tak tenteram dengan kehadirannya. Jadi musim PKPB ni, tambah-tambah kalau dulu musim PKP dulu banyak kes-kes rumah tangga yang diceritakan. Rupa-rupanya bila duduk kat rumah ni bersama ahli keluarga, rupa-rupanya ahli keluarga naik menyampah dengan dia. Ahli keluarga berharap cepatlah PKP ni habis, supaya dia ni tak berada bersama dalam rumah. Kalau dia berada bersama dalam rumah, sesak nafas orang lain. Maknanya tak tenteram kehidupan orang lain. Wal'iyadu billah. Jadi tuan-tuan, tanda taufik Allah kepada seorang hamba, kalau Allah nak kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu hati kita untuk berbuat baik kepada ahli keluarga kita, anak isteri kita, lebih utama daripada kita berbuat baik kepada orang lain. Tapi kalau kita ni sibuk buat baik dengan orang lain, sibuk berlaku depan orang lain, kita ni tunjuk kita ni baik dan sebagainya, tapi dengan ahli keluarga kita ni, mana tak ahli keluarga kita rasa tak tenang, tak tenteram hidup bila kat rumah ni kita ada, maka itu tanda kita ni sebenarnya tidak ada taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wal'iyadu billah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dalam musim PKPB selama 2 minggu ini. Mudah-mudahan marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, sebagaimana kata Masruq, kata seorang ulama tabi'in, innal mar'a lahaqiqun an yakuna lahu majalis yakhlu fiha fayadhkuru fiha dhunubah fayastaghfiru minha. Sesungguhnya bagi seorang sangat patut bagi seseorang itu untuk dia mempunyai satu majlis, mana satu tempat yang dia ni berseorangan padanya. Dia mengingati padanya, dia mengingati dosanya dan dia beristighfar pada tempatnya itu. Jadi mudah-mudahan dalam masa musim 2 minggu ini, PKPB ini, masa 8 yang ada ini, kita jauh daripada manusia secara fizikal dan secara emosi. Jauhkan diri daripada fizikal dan juga emosi. Jangan jauhkan diri daripada fizikal semata-mata, tapi jauhkan juga daripada sudut emosi. Jangan duk fikir, duk sibuk nak cari kesalahan orang, nak tengok orang berita, orang tu buat apa, orang ni buat apa. Tanpa kita muhasabah diri kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengarkan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.